Buletin Didik 10 Mac bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM hari ini mengadakan perbincangan bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP mengenai beberapa perkara berkaitan pendidikan dan perguruan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, antara yang dibincangkan termasuk perkara berkaitan pengambilan guru di seluruh negara. Beliau juga menegaskan penelitian lanjut akan dibuat oleh SPP ke atas perkara yang telah dibincangkan. KPM juga memaklumkan akan sentiasa bekerjasama rapat dengan semua agensi berkaitan dalam memastikan kelancaran pendidikan untuk generasi pewaris negara. Pentaksiran dan pemerhatian ke atas prestasi murid selepas pembukaan semula sekolah secara bersemuka perlu dilakukan bagi memastikan tiada yang tercicir dalam pembelajaran. Ketua Pengarah Pelajaran Dr. Habibah Abdul Rahim berkata, hasil penilaian dilakukan pihak sekolah itu boleh merapatkan jurang dalam aspek pembelajaran menerusi penjajaran kurikulum dari segi kandungan, pedagogi dan pentaksiran yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan KPM. Dalam satu rancangan temu bual bersama media, beliau memaklumkan KPM turut mengadakan program transisi murid tahun 1 2021 iaitu program intervensi bagi murid prasekolah yang tidak dapat hadir tahun lalu dan kini melangkah ke tahun 1. Program itu bertujuan untuk mengurus murid daripada aspek sosio-emosi, sikap, literasi dan numerasi agar mereka tidak ketinggalan dalam aspek berkenaan. Pembukaan sekolah secara bersemuka untuk keseluruhannya bulan depan membabitkan hampir 5 juta pelajar, merangkumi 10,223 sekolah seluruh negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin hari ini memuji kaedah penyuraian murid yang dilakukan di Sekolah Kebangsaan SK Ketereh, Kelantan. Dalam perkongsian di laman Facebooknya hari ini, Datuk Dr. Razi berkata lebih 10,000 sekolah di seluruh negara dan setiap daripadanya berbeza dari segi saiz, lokasi dan keadaan. Dalam konteks penyuraian murid, setiap sekolah, kata beliau, menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan mengambil kira kekangan yang ada. Menurut beliau, dari video yang dikongsikan, sekolah satu sesi ini terletak di tepi jalan utama dan sibuk dengan murid seramai 693 orang. Bagaimanapun, penyuraian masih dapat dilakukan dengan kemas dan teratur. Beliau mengakui pengurusan sekolah dan guru-guru di seluruh negara juga telah berikhtiar sebaik mungkin dalam memastikan penyuraian dibuat dengan lancar dan teratur. Tambah beliau, apa yang penting adalah kerjasama ibu bapa serta dokongan daripada PIBG dan anggota keselamatan. Beliau mengakhiri catatan di Facebooknya dengan kata-kata berikut: bukit sama didaki, lurah sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Biasanya situasi menunggu ketibaan seseorang sambil memegang kad yang tertera nama individu dapat dilihat di Balai Ketibaan di lapangan terbang. Namun ini konsep sama digunakan di Sekolah Kebangsaan Sungai Perak oleh ibu bapa untuk mengambil anak mereka sebaik sesi persekolahan tamat. Beberapa minit sebelum waktu murid-murid dibenarkan pulang, ibu bapa sudah menunggu di hadapan pintu keluar sambil memegang kad yang tertera nama anak masing-masing. Menurut salah seorang penjaga murid yang ditemui, walaupun pihak sekolah tidak mewajibkan untuk menulis nama anak di atas kad, namun inisiatif itu diterima baik oleh kebanyakan ibu bapa. Mula pihak guru yang cadangkan, jadi kita orang pun buatlah. Diwajibkan tu macam mana? Bukan diwajibkan, tapi untuk memudahkan cara lah. So, dah start sekolah ni, abang tengok penggunaan kad ni macam mana? Penggunaan kad ni membantulah untuk memudahkan urusan untuk kita ambil anak-anak sekolah. Dengan cara memegang kad nama yang tertera nama anak dan juga kelas, guru yang bertugas dapat memanggil nama murid dan seterusnya memendekkan waktu penjaga menunggu di luar kawasan sekolah. Saya rasa gunakan ni lagi orang kata senang lah. Bila ada nama ni, saya juga boleh baca nama anak ni dan anak pun boleh dengar. Lagi cepatlah anak tu keluar. Selain tidak perlu bersesak-sesak di depan pintu keluar untuk mendapatkan anak masing-masing, langkah memegang kad dapat membantu pihak guru dalam melancarkan proses penyuraian murid.
Berdasarkan peraturan yang diperkenalkan oleh pihak sekolah, murid-murid hanya dibenarkan keluar dari kawasan sekolah sebaik guru telah mengenal pasti penjaga mereka sudah berada di pintu pagar. Waktu tamat sesi pembelajaran dan laluan keluar juga disusun berbeza mengikut tahun dan kelas bagi mengelakkan keadaan sesak semasa murid-murid pulang. Ibu bapa atau ahli keluarga yang mengambil kesempatan dengan kelonggaran merentas negeri untuk menghantar anak ke pusat pengajian atau asrama, sebaliknya melakukan aktiviti pelancongan akan diambil tindakan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sikap bertanggungjawab dan jujur perlu dipraktikkan ibu bapa susulan kelonggaran tanpa perlu memohon surat daripada polis. Kalau mereka pergi katakan dalam surat tersebut, untuk anak mereka masuk asrama katakan 10 hari bulan. Tentu saja paling lewat mereka balik 11 atau 12. Kalau masih lagi sampai 13, 14, 15, tentu saja mereka bercuti. Jadi kalau mereka ditahan oleh polis dan surat tersebut menunjukkan mereka tidak perlu lama berada di satu tempat itu, saya yakin mereka akan diambil tindakan oleh pihak polis. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas tindakan segelintir pihak yang cuba mengambil kesempatan terhadap kelonggaran merentas negeri yang diberi kerajaan kepada mereka yang menghantar anak ke asrama. Ibu bapa hanya perlu menunjukkan bukti surat kemasukan ke asrama tanpa perlu memohon surat merentas negeri daripada pihak polis. Kekal bersama Buletin Didik. Ketika murid sekolah rendah sudah memulakan sesi persekolahan secara bersemuka, pelajar bagi sekolah menengah pula hanya akan kembali ke sekolah pada bulan depan. Melangkaui era teknologi masa kini, golongan pendidik rata-ratanya sudah mahir menguasai pelbagai platform media termasuk perisian penyiaran dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Tidak terkecuali guru pendidikan seni visual yang sebelum ini sinonim dengan sentuhan secara manual dan bersemuka, turut membawa pelajarnya meneroka hamparan teknologi agar PDPR tidak membosankan dan pelajarnya tidak keciciran. Tampil dengan cara berbeza untuk mengajar, Cikgu Khairil Azmi Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah di Kangar ini memilih kaedah live streaming atau perisian terbuka penyiar OBS untuk melaksanakan PDPR berbanding Google Meet. Katanya kaedah OBS itu lebih berinteraktif dan santai serta berjaya memikat pelajarnya menyertai kelas secara dalam talian yang dianjurkan pada sebelah malam. Bila berlakunya PKP, murid tidak bersemuka dengan guru. Jadi dengan kaedah seperti ini, empat proses pembelajaran itu dipanggil standard kandungan di SKP boleh berjalan dengan baik juga. Cuma perbezaannya ialah kita dapat jalankan secara digital. Ada kaedah-kaedah tertentu yang kita boleh gunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menjalankan kelas seni secara digital. Jadi yang lebih baiknya digital ni semuanya berrekod, bercatat. Keempat-empat proses pembelajaran yang dimaksudkan Cikgu Khairil itu merangkumi persepsi, eksplorasi, ekspresi dan apresiasi seni. Begini cara Cikgu Khairil melaksanakan PDPR. Penerangan dan cara melukis diajar secara serentak menerusi OBS. Manakala tugasan dan pembentangan pelajar perlu dihantar menerusi aplikasi Wakalat. Menurut Cikgu Khairil, proses pengajaran itu turut dirakam dan dimuat naik ke saluran YouTube bagi membolehkan pelajar-pelajar lain di seluruh negara dapat mengikuti pengajarannya. Setakat pemerhatian di saluran YouTube beliau iaitu Khairil Azmi Tube, perkongsian cara melukis burung belatuk bagi soalan SPM 2020 meraih lebih 7,000 tontonan dalam masa 2 minggu sahaja. Alhamdulillah anak-anak murid cikgu daripada tingkatan 1, cikgu dah dedahkan lukisan digital. Mereka melukis menggunakan telefon sahaja. Kalau tak berlaku pandemik ni, mungkin mereka tak kenal pun lukisan digital apa. Setiap daripada mereka dah ada pen digital sendiri, kan? Mereka dah tahu guna teknik layering. Ini bukanlah nak terima kasih pada COVID-19 tu, tapi bila kita nampak satu masalah tu peluang, kita akan jadi orang yang lebih baik lah, insyaAllah.
Cikgu Khairil yang memenangi Anugerah Guru Inovasi Sekolah Menengah peringkat negeri sebanyak 3 kali, turut memenangi Anugerah Guru Inspirasi McDonald's Kebangsaan pada tahun lalu. Menurut beliau, hanya RM250 dibelanjakan bagi membina mini studio di rumahnya. Selebihnya perkakasan rumah seperti penyidai pakaian digunakan bagi melengkapi mini studio bajet itu. Cikgu Khairil berkata bahan-bahan pengajarannya itu akan digunakan sebagai nota tambahan kepada pelajar selepas PDP bersemuka bagi sekolah menengah dilaksanakan bulan depan. Mula tertarik dengan hal yang berkaitan dengan seni bina sejak umurnya 3 hingga 4 tahun. Airil Haziq Muhammad Hardi kini dilihat bak arkitek profesional. Lukisan yang dimuat naik bapanya di laman Facebook menyaksikan kemahiran kanak-kanak cilik itu mendapat perhatian warganet. Malah ramai yang memandang tinggi kebolehan Airil yang baru berusia 13 tahun. Kebolehan Airil itu disedari guru seninya yang menyifatkan gaya dan strok lukisannya seakan artis profesional ketika berada di tahun 4 lagi. Minat ni sebenarnya datang daripada Airil sendiri. Tanpa ada siapa-siapa pun yang exposekan kepada dia. Dan dia dari kecil lagi banyak menghasilkan lakaran-lakaran bangunan yang agak moden. Saya suka melihat bangunan-bangunan pencakar langit, perumahan maupun jabatan sebagai pembuat destinasi. Dari situ, saya cuba untuk melakar semula dengan menggunakan idea dan kreativiti saya. Banyak masa lapang saya dipenuhi dengan menghasilkan lakaran-lakaran seni bina. Saya juga menggunakan perisian seperti SketchUp. Akhir sekali saya akan menghasilkan model yang berbentuk 3D. Selain melukis, Airil turut aktif dalam bidang seni mempertahankan diri taekwondo. Hasil pembabitannya dalam seni mempertahankan diri, Airil membawa pulang pingat gangsa dalam satu kejohanan taekwondo di Thailand tahun lalu. Walaupun sibuk mengisi masa lapang dengan hobi dan aktiviti lain, Airil tetap mempamerkan prestasi baik dalam akademiknya. Saya lebih mengutamakan pelajaran. Sekiranya ada homework, saya akan siapkan dahulu. Hobi ini sebagai pengisi masa lapang saja. Disebabkan minat yang begitu mendalam terhadap seni bina, Airil bertekad untuk menjadi seorang arkitek berjaya pada masa akan datang. Siapa yang melihat lukisannya pasti akan kagum. Apatah lagi lukisan yang dihasilkan remaja ini penuh dengan jiwa. Walaupun berada dalam kategori orang kelainan upaya OKU, ia tidak menghalangnya untuk terus menimba ilmu dalam seni lukisan di kelas pendidikan khas SMK Paduka Tuan Segamat Johor. Malah minat dan cintanya terhadap seni lukis mendorongnya menyertai pelbagai pertandingan serta berjaya memenangi pelbagai anugerah. Menurut Guru Pendidikan Khas SMK Paduka Tuan Aziz Zahari, minat Wong Fu Bin 16 tahun terhadap seni lukis mula dikesan ketika usianya 10 tahun. Remaja yang didiagnosis autisma ini juga boleh melukis dan mewarna dengan cepat berdasarkan gambar, objek dan pemandangan yang dilihatnya serta mendapat idea daripada pelbagai watak dan karakter yang dilihatnya di televisyen dan filem. Di sekolah biasanya Fubin ni taklah selalu melukis sebab dia terikat dengan jadual waktu PDP kan. Jadi mungkin dia akan melukis hanya pada waktu pendidikan seni visual, itu pun sekali dalam seminggu. Jadi biasanya Fubin ni akan melukis dekat rumah ataupun bila dia pergi dekat Creative Art Center tempat dia belajar melukis. Tapi jika kami macam ada pelawat yang nak datang melawat ke sekolah kami, biasanya kami guru-guru ni akan mintalah dia untuk melukis potret VIP yang akan datang ke untuk kami jadikan sebagai cenderahati untuk diberi kepada mereka. Aziz berkata Wong Fu Bin telah mengharumkan nama sekolah apabila berjaya dalam setiap pertandingan yang disertainya di peringkat daerah, negeri serta yang terkini memenangi anugerah di peringkat antarabangsa dalam pertandingan SOS Heroes in Sosiland Story Drawing Competition. Saya selaku guru pendidikan khas berasa sangat bertuah dan bersyukur kerana saya telah diberi peluang untuk mendidik dan membimbing anak-anak syurga ni. Jadi kepada Wong Fu Bin,
cikgu mewakili semua rakan-rakan guru dan PPM di PPKI SMK Paduka ingin berharap semoga suatu hari nanti Fubin akan berjaya mencapai cita-cita Fubin untuk menjadi seorang pelukis yang terkenal. Okey, kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU di luar sana, anda sebenarnya adalah ibu bapa yang hebat, ibu bapa yang istimewa dan terpilih oleh Allah SWT untuk membesarkan anak-anak istimewa ini. Remaja istimewa ini telah menghasilkan 80 lukisan. Bagaimanapun karya Wong Fubin buat masa ini tidak dijual kerana keluarganya merasakan beliau masih dalam peringkat pembelajaran. Karnival Kejaya Agri Komoditi 2021 yang berlangsung bermula semalam dan hari ini menawarkan 1,000 peluang pekerjaan dalam bidang peladangan serta industri komoditi. Seramai 3,000 peserta warga tempatan termasuk para siswazah dan komuniti orang asli mengambil bahagian dalam karnival berkenaan. Dianjurkan Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, karnival 2 hari itu dirasmikan secara maya oleh Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Selain daripada sesi temuduga secara maya, program taklimat tentang Penjana Kerjaya 2.0 dan portal My Future Jobs serta sesi webinar peluang kerjaya di sektor agri-komoditi turut diadakan. Program Penjana Kerjaya 2.0 yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 menawarkan insentif bulanan sebanyak RM500 hingga RM2,000 di bawah kategori Malaysianisation kepada pekerja tempatan yang mengisi kekosongan jawatan yang selalunya disandang oleh pekerja asing. Majikan pula layak menerima insentif sebanyak 40% daripada gaji bulanan pekerja dengan nilai maksimum sebanyak RM4,000. Baik, RM1.8 juta diperuntukkan bagi menaik taraf kurungan malam, kandang dan pameran reptilia di Zoo Taiping, Perak. Peruntukan itu diluluskan pada tahun lalu dan kini kerja-kerja awal sedang dilaksanakan. Projek berkenaan melibatkan kandang harimau belang, singa dan beruang, kandang baharu bagi burung enggang dan pameran beberapa spesies ular juga sedang dilakukan. Kerja naik taraf itu dijangka mampu menarik lebih ramai pengunjung ke zoo tertua negara itu, terutamanya dengan kebenaran rentas daerah bermula 5 Mac lalu. Memang zero business untuk penginapan dan operator kerana mereka tidak dibenarkan untuk beroperasi di bawah peraturan PKP. Tetapi dengan adanya pengumuman daripada pihak kerajaan persekutuan yang memberikan banyak kelonggaran dalam sektor industri pelancongan, walaupun ianya tidak seperti yang kita mahukan dengan pembukaan rentasan negeri, tapi rentasan daerah ni memang ada membawalah orang kata banyak kebaikan dan kita boleh mulalah memulihkan sektor pelancongan ini kembali. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan ulang tahun Jubli Intan Zoo Taiping dan Night Safari baru-baru ini. Sempena sambutan ke-60 tahun itu, individu berusia 60 tahun pada 2021 ditawarkan masuk secara percuma. Zoo Taiping juga menyasarkan 400,000 pengunjung pada tahun ini. Bagi mematuhi SOP ditetapkan, hanya 750 pengunjung dibenarkan berada di dalam zoo berkenaan bagi setiap 1 jam. Masih di Buletin Didik, buat pertama kalinya pelumba cilik dari Terengganu Muhammad Hakim Danish Ramli terpilih beraksi di pentas Asia pada kejohanan Idemitsu Asia Talent Cup 2021 bermula pertengahan Mac ini. Remaja berusia 14 tahun itu menyasarkan kedudukan 5 terbaik berdepan saingan pelumba hebat luar negara. Esko Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Terengganu Wan Sukairi Wan Abdullah dalam hantaran di Facebooknya mengucapkan tahniah kepada Hakim Danish yang menjadi peserta termuda dalam kejuaraan 12 siri itu, membabitkan 21 peserta remaja lain dari negara Asia Pasifik termasuk Thailand, Indonesia dan India. Siri pertama akan bermula di Qatar 27 Mac ini dan berakhir di Indonesia pada November.
Beliau berkata minat pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Mansur itu dalam dunia perlumbaan di landasan yang betul wajar dicontohi remaja lain. Wan Sukairi turut menyampaikan sumbangan wang tunai dari Kerajaan Negeri Terengganu sebanyak RM10,000 bagi kegunaan sepanjang keberadaan Hakim Danish di luar negara nanti. Jika mencorak minat anak-anak dalam bidang sukan menjadi peranan penting ibu bapa, jurulatih sukan juga menggalas tanggungjawab sama dalam membentuk dan menggilap bakat mereka di peringkat awal. Mereka bukan sahaja perlu kreatif, malah perlu bijak menilai karakter pemain supaya bakat yang ada boleh diserlahkan. Itu tanggungjawab dan peranan yang dipikul oleh dua jurulatih badminton Akademi Duo Spark Kuala Lumpur, Daphne Ng dan Sabrina Chong. Bekas pemain badminton kebangsaan ini mula membuka akademi pada tahun 2012 selepas meninggalkan skuad kebangsaan. Jelas Daphne mencorak bakat muda di awal usia satu cabaran dan bukan mudah. Ada yang mengambil masa untuk meminati badminton ini kerana mereka hadir ke sesi latihan atas desakan ibu bapa. Di situlah peranan jurulatih memastikan latihan yang mereka jalani menyeronokkan, tidak membebankan dan paling penting membentuk disiplin mereka. Menurut Daphne dan Sabrina, jika mereka sudah menunjukkan minat, proses latihan seterusnya lebih mudah. Sports is a great teacher. So bila mereka cergas, bila you exercise, you berpeluh kan. And then you feel fresh. Bila you feel fresh, then you boleh fokus dalam study lebih better. Tambah Sabrina lagi, peranan ibu bapa juga penting dalam memberi sokongan moral dan dorongan. Mereka boleh memberi galakan dengan cara menyediakan kelengkapan sukan yang sesuai untuk anak-anak. Sudah pasti ia dapat menaikkan lagi semangat anak-anak dan minat mereka dapat dikembangkan lagi. I think parents should expose them to sports, but not necessarily only badminton. There are a lot of different sports that also can help the kids, but really need to see the kids like exposure. The parent might put him in badminton, maybe the parent like it, but then if the kid doesn't like, you can try swimming, you can try soccer, you can try even archery, bowling, everything else. I think sports really build a personality and character that helps in the growth. Tambah Sabrina dan Daphne, banyak kelebihan melibatkan diri dalam aktiviti sukan sejak dari kecil. Selain boleh melatih mereka dengan teknik dan skill tertentu dari awal lagi. Kanak-kanak ini juga lebih bersedia daripada segi mental dan fizikal jika menyertai pertandingan kelak. Gaya bebas payung terjun mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat, salam ceria. Assalamualaikum.